Wahidata Asy-Syaikh Muhammad Abduh, tokoh Islam Agung. Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada 1849 Masih bersamaan 1265 Hijrah. Bapanya seorang petani berketurunan Turki. Ibunya Junaida Uthman mempunyai silsilah berhubungan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau mempunyai 3 sifat pribadi. Yang pertama, berani. Beliau berani menyatakan idea-idea Islam. Yang kedua, penyayang. Beliau menubuhkan Al-Jamiyah, Al-Khairiyah dan Al-Islamiyah. Dan terakhir, kreatif. Beliau kreatif menghasilkan tulisan-tulisan yang bernas. Beliau juga pernah dibuang negeri kerana dikatakan terlibat dengan pemberontakan Hurabi pada 1882 Masehi. Beliau meninggal dunia pada 1905 Masehi bersamaan 1314 Hijrah. Pendidikan. Syekh Muhammad Abduh belajar menulis dan membaca daripada bapanya semasa kecil. Syekh Muhammad Abduh mempelajari dan menghafaz Al-Quran semasa berusia 10 tahun. Beliau juga menyempurnakan tajwid dan mempelajari ilmu bahasa Arab di Masjid Al-Ahmadi. Syekh Muhammad Abduh mempelajari tasawuf dan tata bahasa Arab daripada Syekh Darwish Kur dan Syekh Darwish. Semasa menuntut di Universiti Al-Azhar, beliau mempelajari matematik dan falsafah daripada Syekh Hasan At-Tawil. Beliau juga memperoleh ijazah daripada Universiti Al-Azhar tahun 1877. Beliau juga berkesempatan bertemu dengan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang mengunjungi Mesir dan sempat mendalami bidang akademik dan pemikiran Islam 1896. Jawatan yang pernah disandang: guru di Masjid Al-Husaini di Mesir, pensyarah di Darul Ulum Mesir, guru di Sekolah As-Sultaniyah Beirut, ketua editor Akhbar Al-Waqiyah Misriyah di Mesir, ketua Hakim Mahkamah Rayuan di Mesir, anggota Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar di Mesir, Mufti Kerajaan Mesir 1899 hingga 1905. Terusnya, faktor melakukan pengislahan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, beliau mendapat inspirasi gerakan Islah Said Jamaluddin Al-Afghani yang menjurus ke arah mewujudkan integrasi ilmu. Yang kedua, kesedaran Syekh Muhammad Abduh terhadap keperluan kepada Islam dalam kurikulum sekolah dan universiti yang sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, kekurangan prasarana pendidikan serta bantuan daripada kerajaan Mesir kepada golongan miskin. Yang keempat, sistem pendidikan masa itu menjurus ke arah taklid, buta dan pasif jumud. Yang terakhir, kesan kadar gaji guru yang Kaedah Islah Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama ialah proses pengajaran melalui Masjid Al-Husaini, Darul Ulum dan Universiti Al-Azhar. Kedua, media massa seperti majalah Al-Urwad Al-Wudqa, Akhbar Al-Waqa'iyah Al-Misriyah dan Al-Haram. Ketiga, karya Risalah Tauhid, Tafsir Juz Amma, At-Tahrir fi Islah Al-Mahakim Asy-Syar'iyyah. Dan yang keempat, jawatan seperti Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, Ahli Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir. Sumbangan Syekh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan. Sumbangan pertama beliau ialah farmasi. Beliau mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti Al-Azhar. Yang kedua, piawai sijil. Beliau mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. Yang ketiga, gaji guru. Syekh Muhammad Abduh menyediakan peruntukan gaji guru daripada Perbendaharaan Negara dan Wakaf Negara. Yang keempat, mata pelajaran baru. Beliau mewujudkan mata pelajaran seperti matematik, geometri, algebra, geografi, sejarah dan seni kod. Dan yang terakhir ialah asrama pelajar. Beliau memperbaiki asrama pelajar dengan menekankan aspek-aspek